Ya, kami start. Oke. Minggu lepas kami sudah belajar latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Pemerintahan beraja ialah pemerintah berwibawa. Ini kami sudah belajar dan hari ini kami akan belajar institusi Majlis Raja-Raja. Oke. Pada masa dahulu semasa negeri Melayu, mereka ada satu mesyuarat antara raja dinamakan Duba. Dan inilah permulaan bagi Majlis Raja-Raja. Majlis Raja, oke, kami ada 3 institusi beraja. Kami perlu tahu. Kami ada 3 institusi beraja. Satu ialah yang di Pertuan Agong, lagi satu Majlis Raja-Raja, lagi satu ialah institusi beraja. Ada 3 institusi raja. Oke, so Majlis Raja-Raja merupakan sebahagian daripada institusi raja. Oke, so Majlis Raja-Raja mempunyai kedudukan dan peranan dalam pemerintahan negara. Bermaksud Majlis Raja-Raja ini penting untuk pemerintahan negara. Itu pengenalan saja. Sekarang kami tengok semasa negeri-negeri Melayu bersekutu. Ada Duba. Apa itu Duba? Kami tengok Duba. Duba dibentuk pada 1897. Pada 1897, Duba dibentuk. Duba ini dibentuk dan dipengerusi oleh Pesuruhjaya British. Pesuruhjaya British merupakan pengerusi bagi Duba semasa negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan Duba ini peranan dia merupakan sebagai majlis persidangan. Saya tadi cakap mesyuarat. Dia merupakan satu mesyuarat bagi raja-raja Melayu dengan British untuk berbincang tentang hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan. So, secara ringkasnya, Duba dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan seterusnya dia mula pada 1897 dan mula sebab pembentukan NNMB, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, dan Duba ini memainkan peranan sebagai satu mesyuarat ataupun majlis persidangan antara Raja Melayu dengan British. Raja Melayu dengan British akan berbincang tentang hal ehwal pentadbiran. Ini fungsi Duba untuk berbincang tentang hal ehwal pentadbiran. Dan seterusnya kami tengok Majlis Sultan-Sultan. Majlis Sultan-Sultan ini dibentuk semasa Malayan Union. Tetapi tengok sini majlis ini tidak pernah diwujudkan kerana Raja-Raja Melayu menentang pelaksanaan Malayan Union. Nanti Oke. Majlis Sultan-Sultan ini diperkenalkan oleh British, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Kerana Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dan Malayan Union tidak berjaya dilaksanakan. Oleh itu tiada Malayan Union, so tiada Majlis Sultan-Sultan. Okey, kami pun tengok sikit Majlis Sultan-Sultan. Majlis Sultan-Sultan ini dipengerusikan oleh Gubernur. Kami tahu Malayan Union dipengerusi oleh Gubernur. So, Majlis Sultan-Sultan juga dipengerusikan oleh Gubernur. Dan ahli majlis kami tahu 9 orang Raja Melayu, 9 negeri Melayu. So, ada 9 Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Siapakah 3 pegawai kanan British yang
menyertai Majlis Sultan-Sultan. Kami tahu Ketua Setiausaha, Penasihat Undang-Undang dan Setiausaha Kewangan. Okey, seterusnya fungsi Majlis Sultan-Sultan ini ada dua. Satu ialah bagi raja-raja untuk berbincang tentang undang-undang agama Islam. Raja-raja boleh membincangkan undang-undang tentang agama Islam dengan British. Dan seterusnya, Majlis Sultan-Sultan ini juga memberikan peluang kepada raja untuk menasihati gubernur. Untuk menasihati gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh raja-raja Melayu. Okey, saya repeat. Majlis Sultan-Sultan Majlis Sultan-Sultan dipengerusikan oleh gubernur dan diwujudkan semasa pembentukan Malayan Union. Dan Majlis Sultan-Sultan ini ahlinya terdiri daripada 3 pegawai kanan British dan 9 orang Raja Melayu. Dan seterusnya kami tengok ada 2 fungsi Majlis Sultan-Sultan. Satu fungsi ialah bagi raja untuk membincangkan undang-undang tentang agama Islam. Dan fungsi yang seterusnya, Majlis Sultan-Sultan boleh menasihati gubernur tentang perkara yang dibangkitkan. Bermaksud raja-raja Melayu berasa perkara ini tak patut. So mereka menasihati gubernur melalui Majlis Sultan-Sultan. Tetapi malangnya Majlis Sultan-Sultan tidak diperkenakan. Bukan dia diperkenakan. Tetapi tidak dilaksanakan. Sebab apa? Sebab raja-raja Melayu dan orang Melayu menentang Malayan Union. So, tiada Malayan Union. Dan tiada Malayan Union bermaksud tiada Majlis Sultan-Sultan. Okey. Nanti ya. Okey, so ini Majlis Sultan-Sultan. Kami tengok. Okey, pertama sekali NNMB ialah Duba. Dan seterusnya, semasa Malayan Union ialah Majlis Sultan-Sultan. Dan seterusnya, sebelum merdeka, wujudnya Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ditubuhkan selepas 1948. Sebab apa? Sebab Raja menentang Malayan Union. Dan itu perjanjian PTM 1948 dilaksanakan. Dan perjanjian ini membentuk Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ini diuruskan sepenuhnya oleh Raja. Bermaksud pengerusi bagi Majlis Raja-Raja ditentukan oleh Raja-Raja. Bermaksud ada 9 orang Raja. Daripada 9 orang Raja, mereka akan menentukan satu Raja untuk menjadi pengerusi bagi Majlis Raja-Raja. Dan turut disertai oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja. Mohon ini kami tahu, cap mohon semasa Kesultanan Melayu Melaka sangat penting untuk mengesahkan kedaulatan Raja. So, wujudnya satu orang bernama penyimpan mohon besar Raja-Raja. Mereka akan memeterai keputusan persidangan. Bermaksud, mereka berbincang tentang satu dan ada keputusan. Oleh itu, penyimpan mohon besar Raja-Raja akan mengesahkan keputusan ini menggunakan cap mohon. Dan seterusnya kami boleh tengok mereka boleh mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. Semasa PTM 1948, kalau Raja tidak puas hati terhadap keputusan Pesuruhjaya Tinggi British, mereka boleh mendapat penerangan daripada dia. Kenapa kamu gubah undang-undang? Kenapa kamu gubah dasar? Mereka boleh mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Dan kami
tengok lagi satu kali ya. Majlis raja-raja sebelum merdeka. Majlis raja-raja akan, bukan, majlis raja-raja sebelum merdeka, bukan selepas. Selepas juga merupakan majlis raja-raja. Tetapi sebelum merdeka, majlis raja-raja ditubuhkan pada 1948. Dan majlis raja-raja ini diuruskan sepenuhnya oleh Raja Melayu. Pengerusi mesyuarat ini juga merupakan Raja Melayu dan turut disertai oleh pengimpan mohon besar raja-raja untuk mengesahkan keputusan mesyuarat. Dan kami raja-raja boleh mendapat penerangan kenapa boleh tanya mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. Okey. Itu sebelum merdeka. Tapi selepas merdeka, majlis raja-raja ini lebih berkuasa. Anggota sama, anggotanya sama saja, 9 orang raja-raja Melayu. Dan yang di Pertuan Negeri Melaka dan Pulau Pinang menjadi ahli juga. Kami tahu Melaka dan Pulau Pinang tiada raja. So mereka ada yang di Pertuan Negeri. So yang di Pertuan Negeri Melaka dan Pulau Pinang juga menjadi ahli majlis raja-raja selepas merdeka. Dan selepas Persekutuan Malaysia, kami tahu pembentukan Malaysia berlaku pada 1963. Yang di Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah. Sorry ya. Okey. Selepas Persekutuan Malaysia 1963, Singapura, Sabah, Sarawak masuk. Oleh itu, yang di Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah juga menjadi ahli majlis raja-raja. Dan yang di Pertuan Negeri walaupun yang di Pertuan Negeri merupakan ahli majlis raja-raja, tetapi mereka tidak menyertai mesyuarat khas. Mereka tidak menyertai mesyuarat khas yang melibatkan institusi beraja. Seperti pemilihan yang di Pertuan Agong dan timbalan yang di Pertuan Agong. Okey, saya repeat. Majlis raja-raja sebelum merdeka dan selepas merdeka, anggotanya sama saja, 9 orang raja. Tetapi selepas merdeka, yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang dan Melaka juga menyertai majlis raja-raja. Dan selepas pembentukan Malaysia, yang di Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah turut menjadi ahli majlis raja-raja. Tetapi yang di Pertuan Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak tidak akan menyertai mesyuarat khas yang berkaitan tentang institusi beraja seperti pemilihan yang di Pertuan Agong. Mereka tidak berkuasa, tidak berhak untuk menyertai mesyuarat khas yang melibatkan institusi beraja. Hanya 9 orang Raja Melayu akan menyertai mesyuarat khas yang melibatkan institusi beraja ini. Okey. Ini sangat penting soalan esei fungsi majlis raja-raja. Ini amat sangat-sangat penting. Kami tengok. Okey. Majlis raja-raja. Tadi kami sudah cakap semasa NNMB Duba. Semasa Malayan Union Majlis Sultan-Sultan. Dan semasa perjanjian PTM 1948 ialah Majlis Raja-Raja. Selepas merdeka juga merupakan Majlis Raja-Raja. Dan Majlis Raja-Raja ini ada 7 fungsi. Okey. Fungsi pertama kami tahu Majlis Raja-Raja disertai oleh 9 orang raja. Oleh itu, fungsi utama merupakan memilih yang di Pertuan Agong dan timbalan yang di Pertuan Agong. Dan mereka juga boleh bersetuju atau tidak bersetuju tentang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Okey, maksudnya seperti ini. Parlimen yang menggubah undang-undang. Tetapi ada sesetengah undang-undang memerlukan persetujuan raja. Oleh itu, Majlis Raja-Raja berfungsi untuk
memberikan persetujuan ataupun tidak memberikan persetujuan terhadap undang-undang ini. Dan seterusnya mereka juga Majlis Raja-Raja juga penting untuk memberikan nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Contoh pelantikan jawatan, contoh Ketua Audit Negara. Ini fungsi Majlis Raja-Raja. Dan Majlis Raja-Raja juga berfungsi untuk menjadi rujukan berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putera, Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. Okey, kami tahu yang di-Pertuan Agong berfungsi ada peranan untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putera, Sarawak dan Sabah dan kepentingan sah kaum lain. Dan Majlis Raja-Raja juga mempunyai fungsi yang sama untuk menjadi rujukan berhubung tentang kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putera, Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. Dan Majlis Raja-Raja juga berfungsi untuk menjadi lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Dan seterusnya, mereka boleh memperkenankan perubahan sempadan negeri. Kadang-kala sempadan negeri akan berubah. Dan perubahan sempadan negeri ini perlu mendapat perkenaan Raja Negeri. Contohnya, negeri Kedah ingin ubah sempadan negeri. Dan perubahan sempadan negeri ini memerlukan perkenaan Raja Negeri Kedah. Contoh. Okey, seterusnya kami tengok Majlis Raja-Raja. Juga berfungsi untuk memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Okey. Perlembagaan ini digubah oleh Parlimen dan perkara-perkara tertentu memerlukan perkenaan Raja. Oleh itu, Raja akan memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Okey, saya repeat lagi sekali. Okey. Majlis Raja-Raja ada 7 fungsi. Pertama sekali memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Kedua, bersetuju atau tidak bersetuju dengan undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Okey. Dan seterusnya, mereka boleh memberi nasihat tentang pelantikan jawatan tertentu. Dan seterusnya, menjadi lembaga pengampunan. Seterusnya, memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. Dan seterusnya memperkenankan perubahan sempadan negeri. Dan seterusnya juga memperkenankan pindaan perlembagaan. Tentang perkara tertentu. Okey, sekarang saya tanya new share. Okey, kamu cuba komen. Boleh cuba komen fungsi Majlis Raja-Raja. Tes. Ada 7. Kami tadi sudah tengok.
Oke, seterusnya ada 7 ah. Pertama sekali betul ah. Memilih yang di betul agung dan timbalan yang di betul agung. Baik ya, boleh ingat. Nah, bersetuju atau tidak bersetuju terhadap mana-mana undangan yang memerlukan persetujuan yang majlis raja raja. Oke, menasihat, memberi nasihat tentang pelantikan jawatan tertentu. Jawatan tertentu. Selamat sejahtera Hafiz. Sorry. Oke. Kami tadi belajar sedikit tentang majlis raja-raja. Bab 3. Sekarang saya tes Christina tentang fungsi majlis raja-raja. Oke, memperkenalkan pindaan perlembagaan hadap perkara-perkara tertentu. Pindaan perlembagaan ini boleh dilaksanakan oleh itu parlimen. Tetapi perkara-perkara tertentu yang memerlukan perkenaan majlis raja-raja. Oke, so memberikan perkenan terhadap pindaan perlembagaan bagi perkara tertentu. Betul, menjadi rujukan kepada lembaga pengampunan terhadap kes-kes tertentu. Kes-kes tertentu. Oke, 2 lagi. Ingat sempadan negeri. Memperkenan lagi satu paling penting, kedudukan istimewa.
Hafiz, bukan ini page 44, 44 dan 45. Kamu boleh tengok fungsi majlis raja-raja. Sekarang saya terangkan tentang ini. Oke, betul Christina. Menjadi rujukan tentang kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putra Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. Oke, baik. Kami sudah ingat fungsi majlis raja-raja. Oke. Oke. So, kami akan terus lihat yang seterusnya. Contoh pelantikan. Tadi kami ada cakap majlis raja-raja akan memberi perkenaan terhadap pelantikan jawatan, memberikan nasihat terhadap pelantikan jawatan tertentu. So, contoh pelantikan tadi saya ada cakap ketua audit negara, ketua hakim negara, hakim mahkamah atasan dan pengerusi dan ahli suruhanjaya pilihan rakyat. Seterusnya, tadi saya ada cakap satu pengimpan mohon besar raja-raja. So, mohon besar raja-raja ini kami boleh tengok ini merupakan mohon besar raja-raja. Nanti Oke, nanti kalau Zoom ini tamat saya akan send link baru dan kamu join Sorry sebab saya tak beli plan itu tak cukup. Sebab plan itu RM30 dan tidak cukup untuk cover. Sebab saya ada 2 student saja. So, saya tak beli plan itu sorry. So, kami akan guna link baru selepas meeting ini tamat. Sorry Oke. Saya tengok mohon besar raja-raja. Mohon besar raja-raja. Apakah mohon besar raja-raja? Oke. Mohon besar raja-raja ini merupakan lambang kedaulatan dan kekuasaan raja-raja. Kedaulatan maksud dia ialah kekuasaan tertinggi. So, mohon besar raja-raja ini merupakan lambang kekuasaan dan kedaulatan raja-raja Melayu. Dan tadi saya ada cakap disimpan oleh penyimpan mohon besar raja-raja. Dan penyimpan mohon besar raja-raja ini merupakan setiap usaha bagi majlis raja-raja. Dan permukaan mohon besar raja-raja ini mengandungi jata kerajaan 9 negeri Melayu dan ada tulis perkataan mohon besar raja-raja negeri Melayu dalam tulisan Jawi. Penting ini. Oke, kami coba repeat lagi satu kali Mohon besar raja-raja merupakan lambang kekuasaan dan kedaulatan bagi raja-raja Melayu. Dan mohon besar raja-raja ini disimpan oleh siapa? Disimpan oleh penyimpan mohon besar raja-raja. Dan permukaan mohon besar raja-raja ini ada tulis perkataan mohon besar raja-raja dalam tulisan Jawi dan ada jata kerajaan 9 negeri Melayu. Oke, sekarang kami coba buat objektif. Oke, coba komen jawapan.
Hafiz juga boleh teka jawapan. Tengok. Mungkin sekolah sudah belajar. Boleh coba teka. Di manakah persidangan tersebut diadakan? Duba pertama. Christina coba. Okey, jawapan dia C. Okey, macam mana ingat? Dubai ini berkaitan dengan raja dan bab 2 kami belajar negeri pertama yang mengubah undang-undang merupakan negeri Perak. So, apa-apa yang pertama merupakan Perak, boleh ingat macam ni. Okey. Terus ingat, cuba. Majlis Sultan Sultan. Tengok saja saya tahu jawapan. Majlis Sultan Sultan. Apa ini? Governor. Cuba. Christina coba. Hmm. Hafiz pandai sudah belajar sekolah. Okey, betul Malayan Union. Baik. Okey, betul. Okey, soalan ketiga, institusi Raja-Raja Melayu. Keanggotaan majlis khas untuk Raja-Raja Melayu sahaja. Cepat Hafiz. Baik, kami tunggu Christina. Okey betul. Thank you. Soalan seterusnya, mengapakah majlis Raja-Raja dalam Persekutuan Tanah Melayu dianggap eksklusif? Bukan B. Bukan A D jawapan dia. Okey. Kenapa D? Okey, kami tengok majlis raja-raja dalam persekutuan kenapa dianggap eksklusif? Semasa Malayan Union merupakan majlis sultan-sultan dan semasa majlis sultan-sultan pengerusi merupakan gubernur dan ahli. Raja hanya menjadi ahli dan juga ada 3 pegawai kanan British menjadi ahli. So, tetapi Majlis Raja-Raja dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini dipengerusikan oleh raja dan ahlinya mempunyai Raja Melayu saja. So, ini dianggap eksklusif. Okey, seterusnya boleh cuba.
Betul ah. Eh, bukan ah, jawaban salah. Sorry ya. Oke, jawaban dia betul ah, kamu betul. Sorry ya. Oke, oke. Saya akan makan meeting ini dan kamu join guna link baru ah. Sorry ya, saya tak beli Zoom Pro. Oke, bye bye.